KPM. Hai semua, Assalamualaikum, apa khabar? Kembali bersama dengan kami. Inilah Kemahiran Sukan di Aktif Didik TV KPM dan kita masih lagi meneruskan berkenaan dengan kemahiran sukan dan juga teknik asas bola jaring. Dan kami masih berada di Sekolah Sukan Bukit Jalil. Inilah Dewan Olimpik untuk kami bawakan kepada anda semua pelbagai lagi perkongsian dan juga tata cara berkaitan dengan bagaimana sebenarnya permainan bola jaring ini dilakukan. Kita hanya melihat kepada kepantasan dan juga kekuatan dalam bermain bola jaring ini, tetapi barulah kita tahu sebenarnya banyak latihan asas yang boleh kita lakukan. Okey, hari ini giliran Coach Puapi Ihsan pula untuk bersama dengan kita, dan di sepanjang 3 episod dalam baki 3 episod lagi ini, kita akan memperkenalkan lebih banyak latihan-latihan latih tubi yang lebih intensif dan juga lebih menarik. Jadi kepada semua yang mungkin berhajat untuk menjadi seorang pemain bola jaring ataupun berminatlah dengan sukan bola jaring ini, inilah tempatnya, inilah programnya untuk kita ajarkan kepada anda semua idea-idea untuk menjadi seorang pemain bola jaring yang hebat. Jadi kalau semua dah tak sabar, saya pun dah tak sabar nak belajar ni, kita mulakan kemahiran bola jaring sekarang. Kita masih lagi bersama dengan Coach Ihsan dalam kemahiran bola jaring ini. Coach, apa khabar? Khabar baik. Ya, okey Coach, hari ini hari yang baru dalam kemahiran sukan. Ya. Mungkin ada perkara baru juga yang ingin dikongsikan bersama dengan murid-murid pada episod kali ini. Okey Hanif, untuk hari ini murid-murid akan diajar progression daripada yang kita belajar sebelum ni, iaitu attacking kan. So Okey. hari ini kita akan belajar attacking drill. Jadi memerlukan kepantasan dan juga kemahiran yang berbeza, atau ini kesinambungan daripada apa yang kita belajar? Okey, ini ada kesinambungan daripada apa yang kita belajar. So bila kita cakap about drill ni akan melibatkan 3 ataupun 4 orang. Ya. So kita nak train dalam group drill supaya murid-murid di rumah dapat aplikasikan benda ni dalam game situation. Ya, dan dengan harapan juga kepada semua guru yang menonton untuk mendapat sedikit idea untuk mempertingkatkan lagi kemahiran sukan bola jaring bagi murid-murid. Okey Coach, sebelum kita mulakan, suka untuk saya ingatkan dalam permainan sukan, riadah dan juga rekreasi dibenarkan untuk membuka pelitup muka kerana ia adalah SOP yang telah pun diluluskan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara. Lebih penting juga adalah untuk kita mengamalkan segala SOP yang ditetapkanlah, seperti penjarakan, dan ingat dah ada 2 dos vaksin tu memang sangat best. Jadi kita nak mulakan sekarang. Coach, hari ini saya percaya intensitinya tinggi, jadi warm up-nya juga mungkin berbeza yang akan Coach bawakan. Okey, so untuk warm up hari ini, Coach akan bawakan memang spesifik dalam running yang akan relate dengan apa yang kita akan buat. Okey, itu yang sangat menariknya bola jaring ni. Dia berbeza dan juga sangat hebat. Jadi kita mulakan sekarang. Jom. Okey, so murid-murid, hari ini kita akan start dengan sesi warming up kita. So Coach akan ajarkan sesi warming up yang spesifik dalam netball. So hari ini kita akan skipkan untuk stretching, tapi kita akan fokuskan untuk running kita. So bersama dengan Coach ada 4 atlet Coach bersama, iaitu Suraya, Lisha, Ain dan Huishen. So mereka akan tunjukkan contoh bagaimana nak melakukan warming up diagonals, normal, diagonals and then sprint. Alright? So kita akan mulakan. Okay, so Coach akan tunjukkan dalam slow-mo. So murid-murid akan nampak 3 cone. So permulaan daripada first line ke cone pertama adalah normal run, kemudian change direction ke cone kedua dan change direction ke cone ketiga, kemudian straight forward. Okay? Senang kan? So ini adalah warming up yang pertama untuk running drill yang pertama. So yang kedua adalah pedal back. So murid-murid perlu pedal back, kemudian tukar arah ke cone kedua, ketiga, kemudian pedal back. Alright? So ini adalah running yang kedua. So sekarang Coach nak atlet Coach untuk buat 2 normal run dan 2 back pedal run. Okay, are you ready? Alright, and go. So eyes looking forward. Yup. Yes. So bila murid-murid kena lakukan benda ni, make sure kena masukkan elemen tukar arah dan tambah dengan sprint. Okay, so ini adalah elemen penting dalam attacking. Kita perlukan ketangkasan, kita perlukan changing direction dan kita perlukan kelajuan. Yup. So yang lagi satu adalah pandang ke hadapan. Yes, keep going.
Watch the ball, watch front. Yes, good. And go. Last run, last run. Seraya pandang ke hadapan. Yes. Okay, so tadi adalah dua jenis drill spesifik dalam attacking kita. Okey, murid-murid, tibalah waktu kita untuk beri tumpuan pada attacking drill kita hari ini. So, Coach Syarif akan hajar hari ini adalah 45 degree tambah dengan pivot. Yang kedua adalah single dodge tambah dengan pivot. Dan yang ketiga adalah double dodge tambah dengan pivot. So, sebelum kita pergi lebih lanjut dengan tiga-tiga drill ini, Coach nak ajar bagaimana nak melakukan pivot ini apabila kita membuat menyerang. Okey, so Coach akan tunjukkan gerak kaki ke arah kanan dan melakukan pivot down, facing and down to the line. Okay, so kita akan dapat terima bola, landing kaki kanan, pivotkan. Ini adalah dimasukkan dengan pivot. Bawakan body kita facing down the line dan melakukan hantaran. Okay, so ini adalah belah kanan. So coach akan tunjukkan. Okay, alright. So pivot dan pass. Ini adalah gerak kaki sebelah kanan. Okay, murid-murid, sekarang ni coach akan ajarkan group drill kita pada hari ini, iaitu straight lead tambah dengan pivot. Tapi kita akan fokuskan dekat arah kanan dulu. So, tengok di belakang coach, atlet akan berdiri macam ni, tetapi thrower akan di belah atas. So, semua akan pandang ke arah thrower, kemudian akan lakukan straight lead ini secara berterusan. Okay, so yang pertama coach nak ingatkan untuk drill ini, dia melibatkan pedal back. So, cue dia untuk orang kedua melakukan straight lead ini adalah apabila atlet pertama ini melakukan straight lead dan nak drive forward untuk bola, player yang kedua mula pedal back dan drive apabila atlet pertama menerima bola pertama. Okey, so kita tunjukkan secara visual untuk adik-adik di rumah. So, kita tengok. Okey, so facing to the thrower. Yup. Okay, so you will start with the pedal back first and then drive 45 to the ball. Alright, let's go. Pedal back, drive, drive, and drive. Okay, stop dulu.
Okay. So murid-murid di rumah nampak kan apabila atlet-atlet clutch ni drive ke arah bola, mereka akan terima dalam keadaan 45 darjah straight lead, kemudian mereka akan pivotkan hadap ke teammate. So ini adalah cara penyerang yang paling basic iaitu straight lead. Okey, tadi coach dah terangkan apa perkara yang perlu ditekankan. So marilah kita tengok lagi sekali secara visual bagaimana atlet-atlet ini menunjukkan drill ini. Okay, so ready? Pedal back and drive, pivot, and pass. Okay, so tadi adalah pergerakan daripada atlet pertama hingga atlet yang ketiga. Tetapi bila murid-murid nak melakukan aktiviti ini ataupun untuk jurulatih di luar sana, apabila nak melatih straight lead ini, coach nak cadangkan jurulatih di luar sana mungkin boleh mendapatkan idea straight lead ini untuk berlatih di sekolah ataupun di mana-mana sahaja. So, saya akan cadangkan menggunakan ke-7 pemain dalam gelanggang bola jaring kerana kita memerlukan 7 pemain untuk melakukan serangan dalam sukan bola jaring. Okey, tadi coach dah tunjukkan pivot belah kanan bersama dengan gerak kaki. So sekarang ni coach akan tunjukkan gerak kaki belah kiri dan dengan pivot. So pastikan apabila kita habis pivot saja untuk belah kiri, kita akan menggunakan hantaran bahu belah kanan, iaitu tangan kanan. So di sebaliknya kalau bila kita landing di belah kanan, kita akan baling dengan tangan kiri. Okey? So coach akan tunjukkan terus. So landing, kemudian pusing dan pass. Okey. Okey, so coach akan tunjuk lagi sekali. So kita masih lagi kekalkan dengan 45 darjah drive kepada hantaran. Okey, dan kena pastikan gerak kaki dengan tepat, kemudian diikuti dengan pivot. Alright. So pass. Okey. So tadi adalah pivot di arah kiri. Okey, so drill yang kedua adalah single dodge tambah dengan pivot. So, untuk yang drill ini, coach nak murid-murid fokuskan kepada kemahiran single dodge itu. Coach nak murid-murid di rumah fokuskan kepada kemahiran single dodge seperti yang kita telah belajar pada segmen yang ketiga, iaitu basic kepada kemahiran menyerang. So, untuk yang ni, kita nak combinekan single dodge dengan straight lead together dalam kita punya attacking drill. Alright, so sekarang ni bersama dengan coach ada atlet di sini. So mereka akan tunjukkan secara visual macam mana nak melakukan single dodge dengan pivot. Alright, come. Okay, so Lisha ready? And go. Single dodge, drive.
So single dodge and drive, single dodge and drive. Yes. So tadi itu adalah contoh ataupun visual kepada drill yang kita akan lakukan. So yang pertama, coach nak murid-murid tekankan dalam drill ini adalah cue dia. Macam mana nak tahu pemain yang kedua ni bila nak start dengan single dodge? Okey. So apabila Lisha adalah atlet yang pertama, apabila dia habis sahaja single dodge, so atlet yang kedua ni akan mula dengan single dodge dia. So sama juga dengan permain yang ketiga. So begitulah sehingga atlet yang ketujuh. So apabila kita nak buat full court untuk attacking, memerlukan 7 permain. So kita buat lagi sekali. Murid-murid tengok. Alright. So ready? Single dodge and go. Yep, drive to the ball, pivot and pass. Yes. So pivot dan pass. Okay, so tadi adalah single dodge dengan pivot. Okey, drill ketiga adalah double dodge dengan pivot. So tadi murid-murid dah melakukan single dodge dengan pivot. So sekarang ni coach nak murid-murid fokuskan untuk double dodge. Okey, so sekarang ni marilah kita tengok macam mana berlakunya double dodge ini secara visual. Come. Okay, ready and go. To the right, to the left and drive. Yes, yes. Okay, yes. Alright, good catch, Ain. Okay, so untuk drill ni, murid-murid dah tengok. So kat sini coach nak tekankan perkara yang penting dalam double dodge ini adalah cue kepada atlet pertama, pergi kedua dan ketiga. So apabila atlet pertama melakukan single dodge, perhabisan single dodge dan nak ke double dodge, atlet kedua akan pick up that timing untuk terus bersambung dengan single dodge. So itu adalah cue dia. So bermakna Lisha melakukan single dodge dan kembali ke double dodge, Huishan akan berlaku single dodge dan double dodge. So maksudnya timing dia adalah selepas single dodge nak ke double dodge, Huishan akan bermulalah dengan single dodge. Okay, so itu adalah cue. So mari kita tengok lagi semula, berikan perhatian. Alright, ready and go. Yes, and pass. Okay. So, tadi dah tengok pergerakan kaki double dodge dengan pivot. So, habislah drill kita pada hari ini. Okey, aspek keselamatan hari ini coach nak tekankan murid-murid di rumah minum air secukupnya. Sebab apa? Segmen kita hari ini berintensiti tinggi. So,
biasakan diri untuk hydratekan badan supaya kita terus bertenaga dan badan kita diberikan recovery yang secukupnya. Wama kita akan melakukan 2 aktiviti pada segmen hari ini. So, yang pertama adalah squat stretch, yang kedua adalah hamstring stretch. So, murid-murid di rumah boleh menggunakan floor mat untuk kita buat regangan cooling down ini. So, coach akan tunjukkan quad stretch. So, kita akan separa melutut, okey, dalam keadaan kedudukan seperti coach. Kemudian kita akan tarikkan kaki belakang, rapatkan ke punggung. Kemudian kita akan hold selama 12 saat. Okay, so coach akan tunjukkan daripada sisi. So, girls, you can be ready. Ready. Alright, ready and go. So, akan hold selama 12 saat. Okay, so basically untuk stretching ni kita akan rasa di quadricep. Alright. So, bila kita buat regangan, kita boleh buat dalam pelbagai posisi tetapi fokuskan pada otot utama yang kita nak regangkan. Okay, and stop. Okey, so kita masih kekal dalam kedudukan ini. Cuma kita akan tukar side, straightenkan kaki yang kita memberikan imbangan tadi. Okey, straightkan. Okey, so yang ni pula kita akan fokuskan pada kaki kiri di bahagian hamstring. So, kedua-dua tangan perlu sentuh di penghujung kaki dan hold selama 12 saat. Yes. Okey, so coach akan tunjukkan daripada sisi. Alright. So, and hold. Okey, so kita buat lakuan ini dalam keadaan separa melutut. Okey, and stop. So, murid-murid di rumah boleh tukar arah. So, kita akan stretch pada kaki kiri. So, 3, 2, 1 and up. Okey. So, kita buat dalam keadaan seimbang, balance. So that kita boleh fokuskan pada otot yang kita nak target. Alright, good. So teruskan bernafas, rendahkan kadar nadi kita. Alright, and stop. Kemudian daripada posisi ini terus straightkan kaki dan hold. So yang ni kita fokuskan pada hamstring di kaki kanan. Okay, so balancekan dan bernafas. Seperti biasa. Okay, 3, 2, 1 and stop. Okay, coach nak ucapkan tahniah kepada murid-murid di rumah sebab apa? Berjaya telah melakukan segmen ini dengan well done. Okey, dah sampai di penghujung untuk episod pada kali ini. Macam mana? Mencabar ke tidak? Jadi itu antara latih tubuh yang telah pun diajarkan oleh Coach Peisan bersama dengan anak-anak buahnya. Okey, Coach, mungkin boleh dikongsikan antara objektif pembelajaran yang Coach harapkan kepada mereka yang menonton episod pada kali ini. Okey, so untuk segmen ni, Coach nak murid-murid di rumah memberikan perhatian untuk drill hari ini adalah perkara yang pertama adalah timing apabila melakukan drill ini. Timing. Yang kedua adalah komunikasi antara teammate. So yang ketiga adalah persefahaman antara teammate. So bila kita katakan netball ni adalah sukan berpasukan. Betul. So apabila kita melakukan drill ini, kita sebenarnya prepare ourselves untuk kita applykan dekat actual game. Ya, betul. Dan itu yang pentingnya, perlu ada komunikasi saja. Bukan bersukan ni main sendiri-sendiri tidak. Ada kena beramai-ramai, ada komunikasi dan juga persefahaman. Coach, terima kasih banyak.
Terima kasih juga kepada semua yang ada. Tapi kita ada lagi 2 episod dalam Kemahiran Sukan ini. Kalau anda terlepas mana-mana episod yang sebelum ini, boleh tonton kembali di mana? Di YouTube Didik TV KPM. Coach, kita tinggalkan dengan kata-kata semangat buat semua. Silakan. Okay, practice make perfect. Let's do it. Senyum selalu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Didik TV KPM